InsyaAllah ya, makanan masih banyak lagi. Jadi bagi rakan-rakan yang belum jamu selera, silakan ya. InsyaAllah makanan masih banyak lagi, silakan. Jadi minta para petugas ya sediakan makanan ya, dipersilakan semua yang hadir. InsyaAllah makanan masih banyak lagi. Jadi tanpa membuang masa ya, Datuk Seri yang jadual yang begitu ketat, majlis menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pengurusi, tuan rumah dan keluarga, anak termasuk yang anak-anak 16, alhamdulillah. Makan apa je tak tahu, minta Tongkat Ali ke Mak Jun namanya. Datuk Kamrubarin dan pimpinan Keadilan Nordin dan Zulkifli Zaharuddin, pimpinan PAS, rakan-rakan DAP, Datuk Idris Jauzi dulu pun ada, rakan-rakan saya muliakan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat bersama pada malam ini. Saya tak ingat lagi rumah kalau dia berucap, saya keluar penjara dulu bila nak tubuh cawangan, kita panggil ranting keadilan di tempat Tampau. Saya pun kata dengan ini saya rasmikan cawangan UMNO. Marah orang. Dah lama kita dah biasa. Jadi tak ada yang itu. Yang penting apa? Kita terima. Kita bukan wakil pendapat yang mengatakan semua yang UMNO buat tak betul. Ya. Ada jasa, ada pembangunan, ada pemimpin yang ada jasa, ada khidmat dan baik, tak petikai. Tetapi pada sejarah ni, kita kena nilai secara terbuka. Apa dia kekuatan, apa dia kelemahan. Sekarang ni rosak itu dah sampai parah. Umpamanya, kalau kita tengok tahun 70, ekonomi kita ni baru berkembang. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri, Tun Razak, masa itu timbalan Perdana Menteri, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Tun Razak mula hutang kerana dia hutang pada Bank Dunia dan lain-lain. Itu mula hutang ni masa Tun Razak. Tapi orang tak marah Tun Razak hutang. Sebab buka Felda, sekolah luar bandar, marah. Jadi kita nampak. Jadi hutang sedikit itu maksudnya untuk membangunkan masyarakat luar bandar. Tetapi sekarang bawa anak dia Datuk Seri Najib hutang juga. Bukan 10 bilion, 300 bilion. Jadi jumlah hutang negara sekarang 540 bilion. Tapi kau tengok di kampung, kedudukan masyarakat Melayu atau India di estate, tak ada perubahan. Orang susah macam tu juga. Harga barang meningkat, gaji tak naik. Diswastakan industri padi. Ya. Tapi yang untung saya Mokhtar. Penanam padi sejak swasta, syarikat ini yang UMNO punya kroni untung 100 juta. Nasib penanam padi tak meningkat. Jadi ini yang menyebabkan kita tanya apa dia? Pemimpin nak punggah kekayaan begitu banyak. Kita mesti terima. Ya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Dia berhenti dari pencen. Orang tak pernah dengar cerita dia ambil syarikat itu, dia ada saham Bumi Putra. Tak ada. Saya masih ingat saja di Menteri Kewangan. Kemudian saya tengok rekod masa itu rayuan daripada keluarga Tun Hussein On, anak Datuk On dan bapa kepada Datuk Isyamuddin. Sebab ada cukai masa itu dia panggil death duty, cukai kematian yang kena dibayar. Saya tengok-tengok bagus. Wah ni. Tak ada tanah lebih-lebih, tak ada harta walaupun dia Perdana Menteri. Maknanya ada juga pemimpin yang bersih.
Tetapi kalau sekarang, kita tengok Dr. Mahathir, puluh bilion ringgit. Anak dia syarikat petroleum cari gali paling besar di Malaysia, anak dia punya Mozali. Anak dia satu lagi syarikat arak terbesar di Asia Tenggara, San Miguel. Yang UMNO hidup Melayu, hidup Islam. Islam mana? Islam kelang arak. Syarikat arak terbesar di Asia Tenggara nama San Miguel dikuasai oleh keluarga Dr. Mahathir. Sudah. Jadi puluh bilion ringgit. Datuk Najib kita tahu kepentingan perniagaan adiknya, keluarganya. Dan ini dah termasuklah kontroversi beli kapal selam. Komisen 500 juta ringgit. Ya. Dan ini walaupun cuba ditutup di Malaysia, terbongkar di Mahkamah Perancis. Mahkamah Perancis cuba atur, tengok, tak boleh tato. Jadi sekarang ini dibahaskan di Mahkamah Perancis. Sudah. Ini kalau pemimpin kutip bilion-bilion, rakyat macam mana? Kita tengok AES. Kita ada apa, naik motor, naik taksi kan. Kita tahu AES. Alasannya keselamatan jalan raya. Kita setuju. Tetapi AES ni bagi pada syarikat kroni. Ada orang UMNO Johor campur. Tak apalah, orang nak berniaga dia lah berniaga. Tapi sekali kena saman RM300. Berapa saman dah? Baru jalan setahun 400,000 lebih saman. Siapa bayar? Rakyat bayar. Kalau 2 saman RM600. BRIM RM500. Allah ikut BRIM kita. Nah, bila dapat BRIM, kita cium tangan. Yang Muhammad, terima kasih ya. Dan berum kita punya AES. Baik. Dia kecam kita. Sebab ahli-ahli parlimen, keadilan, PAS, DAP, lantar. Saya ingat lagi Datuk Mahfuz. Datuk Mahfuz, ahli parlimen pokok sedang, PAS. Tegas dia pasal AES ni. Terus UMNO kecam. Ini dia kata orang PAS ni memang nak suruh orang langgar dia mati. Bukan kita tidak setuju dengan kempen keselamatan jalan raya. Kita tak setuju pemimpin-pemimpin ambil untung bilion-bilion. Rakyat bayar. Yang sebab tu saya tanya. Saya dalam UMNO lama. Saya pemangku Perdana Menteri. Menteri Kewangan dulu. Juga lah. Tapi sudah. Saya tak heran kalau orang kaya sokong UMNO. Siapa yang orang sokong? Dia dapat 10,000 ekor balak. Betul sokong UMNO, aku dapat AES. Betul sokong UMNO, aku dapat kontrak elektrik, kontrak itu, kontrak ni ya. Tapi yang miskin ni sokong pasal apa? Yang tu saya heran sungguh-sungguh. Harga barang naik. Harga minyak naik. Gaji tak naik. Tapi tetap hidup Melayu. Melayu mana? Ya. Kononnya kalau tidak ada UMNO, kita akan miskin. Sekarang ni kita kaya lah. Anak kita lulus universiti tak kerja pun ramai. Ya. Anak menteri. Cuba tengok. Anak Mahathir. Bilion. So, bukan ratus juta. Bilion. Anak Jamaluddin Jarjis. Dapat kontrak kerajaan. Ratus juta. Anak menteri wilayah. Umur 24. Menteri wilayah. Nongci. Raja Nongci. Dapat 40 juta kontrak. Ini negeri ni bapak dia semua. Yang anak-anak kita ni kerja tak dapat. Baik. Ini kes Lembu. Wanita UMNO, ketua wanita UMNO. Wah, itu pun bukan main. Duit penternak lembu. Penternak lembu ni tengok orang Melayu, orang India, orang Mengali, Cina ke? Banyak Mengali di India dengan Melayu. Kaya ke jadi penternak lembu? Ya. Duit wang penternak lembu pun dia berkedara. Apa jenis manusia? Tapi kalau hidup Melayu. Dan semalam saya tengok Syarizat, dia kata kita kesal kerana pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat ini, masuk Anwar Ibrahim, orang-orang yang senantiasa fitnah. Fitnah apa? Syarizat? Memang duit lembu kamu ambil semua. Berapa? 256 juta ringgit. Itu pun masih ada cawangan wanita UMNO lagi. Di rumah.
Tolong bagi tahu lah udah. Ya. Saya dekat kaya kamu ambil. Ni duit peternak lembu tak ada malu. Saya kata kalau saya menteri, orang tanya aku tu, saya malu sungguh. Wallahuazim saya malu. Bila saya dengar saya. Ya. Sebab tu ingat kes Rahim Tabici. Yang betul, dia marah saya sebab cakap dengan Dr. Mahathir, dia nak semua ikutlah aku jalan aja. Dah tak apa, dia test cameraman lagi ni. Kalau saya duduk relax je. Saya fikir, masa saya timbul mandi. Cakap Dr. Mahathir, kes Rahim Tabici. Mula dengan budak perempuan tu, lepas tu pasal kira rasuah. Saya kata tu sendiri, kita mimpi maruah macam mana kalau ada macam ni pemimpin? Jadi fikir macam mana? Apa berhenti? Dr. Mahathir kata apa? You panggil dia. Dr. Mahathir ni kalau suruh orang berhenti, saya yang kena buat. Tak? Saya mau panggil Rahim. Macam mana? Ni dia file. Dia tulis letak jawatan terdepan saya. Dengan ini saya meletak jawatan. Sebab alasannya ada. Sebab kalau dia tak letak, muka kita nak letak di mana? Cakap di kampung tu Malaysia semua, hidup Melayu, kita akan pertahan dan bela Melayu. Tengok Melayu punya pemimpin ratus juta, puluh juta dalam akaun. Sampai, tapi sekarang Nasir Rahim Tabici Najib lantik balik jadi apa? GABEM, Gabungan Bela Ekonomi Melayu. Kemudian dia belum cakap bahawa Anwar Ibrahim tidak layak jadi pemimpin kerana tidak bermoral. Siapa kata? Ustaz Rahim Tabici. Ini dunia sekarang jadi macam tu. Jadi kata orang Anwar ni anti. Saya bukan. Saya cerita yang betul. Ni saya tiba-tiba boleh cek. Di mana dia? Dia tulis surat letak jawatan di depan saya. Bukan saya tidak ada kuasa, saya timbalan. Dan Dr. Mahathir setuju, saya suruh. Dia sekarang saya dia kata, saya tak pertahankan dia. Saya tak bela dia. Aku dalam UMNO nak bela Melayu. Bukan bela perompak Melayu. Ya. Kawan saya, Mak Nyitai, tu kawan baik saya. Bila tengok rekod, file, wang banyak kumpul. Kemudian tangkap dari Australia, juta-juta. Saya bincang dengan Mahathir. Saya kena panggil dia. Mat, hantar surat. Surat apa? Surat letak. Sudah. Sekarang ada orang suka letak jawatan. Saya nak cari duit. Dari Leong Sik curi tanah PKFZ, dari Datuk Seri jadi Tun. Tun apa? Tun rompak tanah Kelang. Orang marah saya sebab tu. Sekarang saya faham mengapa TV3 utusannya dia memang kecam Anwar ni habis-habisan. Sebab dia ingat itu. Saudara kena faham ya. Tak apa, insyaAllah menang, insyaAllah. Tapi saya kena faham macam duit lembu gitu pun boleh ambil. Baik, itu satu yang saudara tahu. Itu pun ada keluar utusan Malaysia, ada keluar TV3, ada keluar RTM Rais Yatim ni mengikut budi pekerti kita. Debat di antara Datuk Najib dan Datuk Seri Anwar ni tak sesuai. Kayaknya bukan budaya Melayu. Curi duit lembu budaya Melayu. Baik. Kemudian baru ini kita buat keluar pula. Ketua Wanita UMNO Selangor, Raja Ropiah, ambil 200 ekar tanah yang paling mahal di Selangor. Masa tu Khair Toyo bagi. Kita tak tahu. Dia nama semua sesidung. Keluar cerita di pub. 200 ekar. Ketua Wanita UMNO Selangor. Wang tak ada. Dia pergi rayu Datuk Najib. Datuk Najib buat apa? Datuk Najib ambil wang Lembaga Tabung Angkatan Tentera 200 juta bagi kat Raja Ropiah untuk selamatkan Wanita UMNO Selangor. Yang syarikat hidup Melayu. Yang bekas tentera ada sini bekas tentera. Kalau masih kekal UMNO memang tak boleh pakai. Bukan je duit kerajaan, duit kamu dia boleh ambil. Saya nak bagi tahu saudara, saya tinggal ke orang 8 tahun. Ratus juta ringgit saya bagi kat lembaga tabung angkatan tentera. Boleh cek.
Ada yang rekod, dia rekod. Special branch juga ada boleh rekod. Rekod. Bagi hantar kat Menteri Pertahanan. Betul lah tu tak? Bagi tahu kat lembaga tabungan tentera ataupun tak mau beritahu kat Najib, beritahu kat Rosmah. Jadi dia kuat. Saya gatul juta. Biar tiap kali ada penyelesaian listing Telekom ke TNB, saya bagi ratus juta saham kepada LTAT. Sebab apa? Sebab LTAT guna wang itu pada hemat saya tolong bekas tentera. Itu tujuan saya. Bukan untuk korporat-korporat nak bergaya lebih-lebih kemudian nak bagi kat Raja Rupiah. Aku kalau tahu wang itu bagi aku tarik balik tu saham tu. Sekarang saya kalau insya-Allah doa kita menang di bulan Mac, April. Dia bagi tahu. Sama je lah. Sudah. Saya pemangku Perdana Menteri pun sudah. Istana ni makan di mana, istana mana saya tak makan. Semua bersantap muka main sekarang. Ya. Dah sudah santap dengan istana, makan dalam lokap polis. Tak pakai. Ya. Pakaian. Fikir, ni saya ingat Datuk Seri tertinggi Seri Melanti berdapat. Datuk Seri Simanja Kini. Itu Perak yang main. Sabah Datuk Seri Darjah Panglima. Yang main-main tu. Pulau Pinang Datuk Seri Mamak Kini. Melawak. Dia kata Anwar, putusan Malaysia keluar. Anwar menghina Datuk Seri Pulau Pinang. Pula dah. Tak boleh kira dia. Baik. Saya nak bagi tahu kita menang insya-Allah. Saya panggil balik ini syarikat lembu. Kamu bagi balik 256 juta. Aku nak bagi kepada penternak lembu. Saya nak panggil, minta Menteri Besar dengan kuasa dan panggil LTAT. Pasal apa kamu boleh bagi wang? Saya nak bagi tahu. Kamu tanya bekas tentera, senang ke hidup? Ya. Pasal apa wang kamu tak tolong dia? Sekarang baru nak bagi bekas tentera sikit kan? Sebab kita dah heboh. Dekat pilihan raya. Ambil. Tapi jangan pangkah UMNO ambil. Baru nak bagi. Saya akan minta jangan berhentikan dan menjadi Raja Rupiah. Tanah tu kita nak kalih balik. Cuba betulkan balik. Termasuk pembalakan di Negeri Sembilan. Tak apa, sampaikan tuan besar tak apa. Saya minta kalau boleh sampaikan bagus. Sudah tahu dasar kita macam mana. Salah guna kuasa memberikan kepada orang tanah rakyat ini harus dihentikan. Yang mana boleh kita pulih balik. Sudah. Negeri bukan miskin. Macam Datuk Lajim kata, Sabah itu negeri terkaya di Malaysia. Negeri terkaya di Malaysia. Pemimpin pun terkaya di Malaysia. Rakyat termiskin di Malaysia. Ya. Negeri terkaya, pemimpin terkaya, rakyat termiskin. Ya. Oh, dia kata Anwar kamu serupa. Saya bagi tahu, saya berbelas tahun menteri. 8 tahun menteri keuangan. Kemudian tiba dalam Perdana Menteri. Cek. Tanah Negeri Sembilan, tanah Kuala Lumpur, tanah Sabah, 1 inci saya tak ambil. Ya. Cek saham. Cek kontrak. Kontrak mana saya ambil? Sebab tu saya berani lawan. Dia nak fitnah lain. Oh, baru ni di Parlimen bila saya sebut Datuk Seri Najib ini memang terkenal sebagai Menteri Keuangan paling banyak hutang. Jadi orang UMNO ada di Parlimen UMNO tu cakap, ini Datuk Seri UMNO cakap hutang, kamu 3 bilion, kamu curi 3 bilion. Dia cakap. Tengah saya cakap. Kita tak ada dalam apa tu, selalu dalam slide tu saya ada siapkan. Tunjuk macam mana apa yang berlaku di Parlimen. Bila dia sebut begitu, saya kata Tan Sri Speaker, saya minta ahli Parlimen UMNO yang bercakap itu bangun. Biar dia cakap pasal saya curi 3 bilion, saya duduk. Saya tunggu. Tak bangun. Jadi speaker kata, Yang Berhormat Matampau sila teruskan. Tak ada yang bangun. Saya ulang. Kerana saya itu fitnah. Tahun 99 masa saya dalam penjara, dia kata kita ambil 3 bilion. BPR siasat. Clear nama saya. Tak keluar laporan. Sebab dia bersihkan. Tapi ini perangai pemimpin UMNO. Berdegar-degar. Maki kita di kampung.
Macam Datuk Najib di TV3. No ni tak layak. Pembangkang Pakatan Rakyat tak betul. Pasti peralatkan. DAP ni parti Cina yang melampau. Maka saya kata, Najib debat. Zoom dia lari. Kamu Perdana Menteri. Kalau dulu nak jadi pahlawan, masa zaman tu dia kena pakar silat orang cabar. Dengan apa? Patih Keramang apa? Yang di Majapahit. Karma Wijaya. Pandai. Dia patih apa? Boleh tahan ni. Patih Karma Wijaya. Lah dahang tu bila sahabat terus dia silat itu kepakaran pahlawan dulu. Sekarang ini dalam dunia sekarang, kalau nak lawan silat, saya boleh ni. Saya belajar silat. Boleh tahan, nak tengok. Boleh, lain kali lah. Tapi sekarang ni, tahap pertarungannya debat. Dia ketua UMNO, ketua kerajaan, ketua BN. Saya diberi mandat, saya tanya Tugu Hadi Awang dan Siang. Okey, kita debat. Berapa kali dah saya ajak? Dia marah seorang-seorang dia, TV3. Dia tiap malam, ini tak ada guna. Pakatan Rakyat ni kalau perintah bankrupt. Ni nak batalkan PTPTN, bankrupt. Nak turunkan minyak, bankrupt. Nak bagi gaji minimum, bankrupt. Kamu dah ambil tanah Selangor, untung. Curi duit lembu, untung. AES, untung. Untung apa? Sebab itu, saya minta kawan fikir. Sebab itu saya kata, kita menang, insya-Allah. Saya batal AES ni. Saya nak beritahu anak-anak muda tu ambil dengar. Sebab dekat pilihan raya, diorang kumpul, diorang bagi duit. Suruh sokong. Ambil duit. Ya. Tetapi kena ingat. Ya. Kita kerja, kita haramkan cara salah guna kuasa. Ya. Saya bincang panjang dengan pimpinan PAS, pimpinan keadilan, pimpinan DAP. Kita takdir kita perintah insya-Allah bulan Mac, April. Ada mana-mana menteri atau pemimpin curi balak, curi harta, kita terajang dia masuk penjara. Tahu tak? Saya nak beritahu. Itu sebab tu bila saya terima ujian daripada Allah Ta'ala, banyak Tok Syekh Guru ni kata kat saya, Anwar sabar, ini latihan. Saya kata teruk macam ni kan latih. Ya, dia kata kalau nak jadi pemimpin, kamu tahu apa dia derita. Kamu tahu apa reti rasa orang miskin susah makan. Ya, saya kalau nak dapat teh tarik tu 6 bulan sekali pun tak dapat, tahu tak? Saya sakit setengah mati nak pergi jumpa doktor pun tak boleh. Saya pakai pakaian yang paling indah dengan bintang-bintang ni. Ya. Duduk dunia ditelanjang bulan. Ya, dihina itu rupa. Apa pengajaran? Saya tahu apa dia rasa derita orang. Saya tahu apa dia reti kemiskinan, susah makan. Saya tahu bagaimana pakaian paling lusuh yang kita hidup. Ya, betul. Jadi tujuannya apa? Apa impian saya? Dan doa kepada Allah SWT. Dia anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan. Saya nak jamin, saya tidak mau mana-mana anak saya, rakyat Malaysia ini derita, miskin oleh kerana kezaliman seperti ini. Yang ini tak boleh belajar, tak ada buku, tak ada guru, tapi pengalaman saya lalui. Sebab itu yang boleh media UMNO buat itu, dia cerca, maki, itu saja boleh buat. Kemudian dia bagi tahu, kampung-kampung ni kita ni, dah Anwar sekamkan Anwar dulu dalam UMNO dia baik, dalam ABIM dia Islam. Sekarang ni dia jadi sokong Kristian. Dah. Yang Imam UMNO dia betul keliru tu. Ya. Yang orang ada kalangan Arab tu dia tak fikir. Ini masalah kita, saudara. Saya pergi Ponggal Hindu, Anwar dah jadi Hindu lah. Saya pakai kurta macam Sarukan. Nyanyi tak na ita dah. Anjar ni lagu kan. Sudah. Cakap hormat budaya. Saya Islam tadi waktu maghrib kita sembahyang solat maghrib di masjid. Jadi kita soal akidah, akhlak tak boleh lah ini. Tapi talent, hormat menghormati kena ada. Sebab itu dia boleh saman ya. Macam saya kata, dia boleh fitnah ni kita saman. Saya terang tadi umpamanya saman pertama apa? Saya saman utusan. Saya pergi ke India.
di Panchgani. Panchgani itu Bombay, Pune, Panchgani. Amir Khan punya rumah situ. Tahu Amir Khan kan? Bukan Kareena Kapoor. Jadi yang undang saya siapa? Cucu Mahatma Gandhi, Raj Mohan Gandhi. Ini orang baik dan kawan saya lama, dan dia jemput saya dengan Azizah untuk bincang soal semangat perjuangan Gandhi dan sikap moral dia, keadilan dia, benci rasuahnya, benci kezalimannya. Kerana Gandhi itu memang tokoh besar dalam bidang itu. Jadi begitu. Dia urus saya interview dengan BBC London. Karena TV3 tak interview, jadi BBC lah interview. BBC, Al Jazeera, CNN. Saya pergi Indonesia atau Filipina tu, mana international. Macam keluar baru ni, kenyataan saya masih Himpunan Kebangkitan Rakyat. Keluar di Doha, di Dubai, di Saudi, di India, di satu dunia. TV3 tak keluar. Karena apa? Dia ingat orang rakyat Malaysia ni bodoh. Itu. Pasal apa semua satu dunia boleh keluar, TV3 tak keluar? Kerana dia takut kepada kebenaran, dia tak mau rakyat tahu. Baik. Saya di bahasa interview tu, pemberita tanya, kata Anwar, kamu 2 kali dituduh kes sodomi, liwat, 2 kali dibebaskan. Dan apa sikap kamu terhadap undang-undang seperti ini? Apa saya jawab? Saya jawab dalam bahasa Inggeris. Dengan interview dalam bahasa Inggeris. As Muslims, and I believe the majority of non-Muslims in Malaysia, we believe in the sanctity of marriage between men and women. We do not support homosexuality, although we do not agree that you charge innocent people and punish innocent people. Apa dia punya makna? Sebagai orang Islam, dan saya percaya bukan Islam di Malaysia pun, kita sokong institusi perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Kita tidak sokong homosexuality. Dan tetapi kita tidak boleh menghukum orang yang tak salah. Guna undang-undang yang jumud ini, perkena orang yang tak bersalah dan hukum dia. Itu kenyataan saya. Utusan Malaysia esok laporan macam mana? Anwar menyokong perkahwinan sesama lelaki. Kemudian dia kod siapa? Juru lompat yang lebih lepas ni, Hasan Ali. Saya saman. Bila saya saman, hakim tanya, pasal apa saman? Saya kata ini kenyataan utusan. Ya, ini kenyataan utusan. Dia kod daripada BBC. Mana dia kenyataan BBC? Saya bawa keluar kenyataan BBC. Mana tip? Saya bagi tip. Jadi dia tanya, utusan, betul kan kamu tulis ni? Betul. Betul kan BBC sebut? Betul. Tak mana yang dia kata? Itu tafsiran kami. Ada dekat mana? Tak ada lah, itu tafsiran kami dari keseluruhan. Apa dia? Itu tafsiran kami. Dari mana? Itu tafsiran kami. Panggil Hasan Ali. Kamu kata ya. Kamu tuduh ya. Dari mana? BBC. Baca BBC, baca. Di mana? Tak ada. Yang kamu kata? Ada? Tak ada. Ayat mana? Tak ada. Macam mana kamu tuduh? Itu dari tafsiran saya. Orang Islam. Utusan siapa punya? UMNO. Siapa jaga? Najib. Dia Islam? Yes. Dia Melayu? Ya. Dia fitnah? Ya. Pemfitnah besar. Saudara tahu ke dalam hukum agama itu jatuh khazaf. Dan hukumnya berat. Ya. Tapi tak apa. Jadi Alhamdulillah saya menang kes. Sekarang dalam 2 minggu lagi hakim akan putuskan berapa juta nak bagi. Sebelum itu tapi jangan ingat, saya insya-Allah tidak akan sentuh wang itu. Bukan mana saya kaya, saya nak aja, aku tak mahu terkedarlah duit kamu. Ya, tapi aku nak hentikan cara fitnah kamu ini. Cakap soal agama, cakap soal moral, cakap Melayu, menghina agama. Kerana motif politik semata-mata. Kamu ingat kamu kaya, kamu ada kuasa, kamu boleh buat apa? Firaun ke? Kamu boleh ketepikan undang-undang, ketepikan hukum Quran. Siapa? Dulu kan saya menang bila kes Rahim Noor pukul. Setengah mati dia pukul. Lepas tu lepas pada terdedah, dia mengaku kita zaman
dia pun bayar. Saya tak ambil 1 sen pun. Saya ambil wang itu, ya, bila dia bagi saya tak boleh tolak. Saya ambil, saya bagi kepada semua mangsa-mangsa ISA yang menjadi korban, bagi kepada keluarga mereka. Ya, ya. Yang ini pun baik. Kemudian satu lagi kes dengan anak Negeri Sembilan, orang bau. Ketua Pemuda UMNO, apa dia kata? Wah, dia pergi Matang Pau. Kita akan jadikan Permatang Pau ini kubur Anwar Ibrahim. Sombong sungguh orang kaya ni. Orang kaya ni, anak muda kaya, tak kerja. Dia sombong. Ya. Takabur. Ni yang disebut mustakbir, orang yang takabur. Ya. Ya. Saya tak pernah sebut macam tu. Kita berlawan politik sangat patut. Ya, orang kata bila tu Mahathir sakit, doa bagi dia sihat. Saya doa ni almarhum Ustaz Fadil Nur kata kepada saya. Saya dia hidup ni, saya saya di penjara, duduk di mahkamah. Fadil Nur kata, Anwar, anak doa supaya Tuan Mahathir sihat. Tunggu sampai kata, Ustaz apa doa dia? Lah doa anak dah. Anak doa yang naik baik-baik bebas jadi Perdana Menteri dan Mahathir itu sehat, sempat tengok antara jadi Perdana Menteri. Allah, takbir. Tengok. Orang Islam dia doa macam tu. Ya. Yang ni kerja fitnah, jahat. Jadi Khairi dia kata Anwar ini khianat Melayu. Dia ini alat Cina. Dia ini sanggup korbankan kepentingan Melayu dan nak buat semua untuk orang Cina. Baik. 2, dia ini alat Amerika, boneka Amerika, boneka Yahudi. Saya sama. Pergi mahkamah, saya kata yang bayar Yahudi, EPCO tu. Betul Najib? UMNO, saya tak bayar. EPCO, kerajaan UMNO bayar 70 juta ringgit kepada syarikat yang dikuasai oleh Yahudi untuk nasihat public relations. Ya. Baik. Sudah, yang saya sebut ini walaupun tak ada masa panjang, ini saya pertahankan. Dokumen, perjanjian saya bentang di parlimen semua. Bila saya bagi bentang, dia tak boleh jawab, saya kena gantung 6 bulan. Penyamun tu. Baik. Bila saya sebut begitu, Khairi buat kenyataan, saya dengan ini nafi. Saya tak pernah sebut. Saya tak pernah tuduh Anwar dia tu khianat Melayu. Saya tak pernah tuduh dia alat Amerika. Hari-hari aku dengar surat khabar UMNO, hari-hari tuduh saya alat Yahudi, Amerika. Buat keluar buku pula lagi. Tapi di mahkamah dia tak, saya tak pernah. Kita buat keluar kenyataan dia. Ini kenyataan kamu. Ini ucapan kamu. Ini tape ucapan kamu. Dia pun terus tumpak guam saya buat kenyataan. Memang saya nafi, saya tidak pernah buat tuduhan. Walaupun saya pernah kata lagu tu dulu. Aku tak faham bahasa apa. Ya? Dia bahasa Inggerisnya deny having said or made such allegations, nafikan tuduhan tersebut as opposed to the statement he said made earlier. Bertentangan dengan kenyataan yang dia buat. Itu peguam dia sering mengaku. Dia buat macam tu, saya kata tak apa, selesai. Sekarang ni kalau dia cakap banyak, saya saman. Dan kamu dah buat akuan sumpah, aku tak pernah tuduh Anwar punya baik Anwar Ibrahim dalam mahkamah lah. Lepas dia berdaya kita tengah mati. Ini sifat mereka. Apa sifat orang yang cakap di sini lain, sana lain? Sudah? Ya, sudah tahu. Jadi banyaklah kes-kes saya nak. Tapi saya nak cerita apa? Maklumat ni tak sampai di kampung. Tanya bekas ketua kampung, mantan ketua kampung yang rumah. Saya tak tahu. Kalau dia tahu, takkanlah manusia. Dia solat. Dia orang Melayu, dia ada agama. Takkanlah sanggup dia fitnah orang muda. Sebab tu saya kata, salah pimpinan dia yang kongkong supaya jangan orang baca, jangan orang tahu. Sebab tu orang tanya, saya kan selalu nasihat kawan-kawan saya. Baik keadilan, PAS, DAP. Saya dah jangan serang orang UMNO di bawah. Atau orang MIC di bawah. Dia jadi ikut-ikut, dia tak tahu. Kita kena bagi maklumat. Yang buat rencana di atas itu. Yang itu yang kita kena serang. Sudah berapa banyak. Yang saya bagi contoh ni tanah, duit lembu, itu sikit.
Tengok elektrik ni, kita pakai elektrik hari. Siapa tak pakai elektrik? Semua pakai elektrik. Siapa tak bayar? Bayar. Pasal apa jadi mahal? Saya mesti kurang 8 tahun. Saya tengok perjanjian. Macam mana boleh jadi mahal? Sebab kita bagi kepada 4 syarikat besar. YTL, Yau Teng-Le. Dia buat national grid ini, talian, daripada Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang. Dia buat. Macam mana dia boleh untung? Dia beli minyak gas dari Petronas. Dia beli dengan harga murah. Discounted rate, harga potongan. Baik. Kemudian, lepas dia beli harga potongan, dia jual ke TNB, harga naik, premium. Tang tu dah untung, bilion dah. Saya heran, apa pasal yang Petronas tak boleh jual kat TNB terus? Faham tak? Baik. Tak apa, dia nak untung, kita masalahnya. Soalnya, TNB charge kita kadar tinggi. Sebab TNB kata, kami nak untung juga. Kami bayar tinggi kat YTL. Jadi kami terpaksa kenakan rakyat bawah. Sudah, saya tak tambah fakta. Agreement ada. Agreement itu berat sebelah untungkan YTL. Sebab ada kepentingan. Tanya utama saya dengan Najib. Kepentingan siapa? Yang bertahan selama ini. Kita di parlimen berempah pulas lawan. Minta dikaji semula perjanjian. Menteri Kewangan Najib yang bercakap berdegar-degar nak berunding semula pun tak berani dengan token ini. Apa sebab? Baik. Siapa lagi yang punya elektrik ni? Genting, syarikat judi, Genting Highland. Dia ada panggil Genting Sanyen. Gitu juga. Lagi Ananda Krishnan yang podcast PD Power dulu. Adik angkat Dr. Mahathir, Ananda. Token judi dulu lagi. Satu lagi Malakoff, saya Mukhtar. Saya Mukhtar juga. Baik. 4 syarikat ini untungnya puluh bilion ringgit dah. Untung dia. Kerajaan bagi subsidi 1 tahun 20 bilion ringgit. Ada keluar tusan. Ada keluar TV3. Kalau subsidi 500 ringgit, beratus hari-hari dia no cium tangan. Subsidi kata toke 20 bilion ringgit. Kadar elektrik naik. Jadi kita ambil alih, insya-Allah. Apa kita nak buat? Saya panggil. Saya Mukhtar, sila tak? Duduk. Bagi TO, gula dia punya mahal. Jangan bagi gula. Bila dia rasa, makan tawar. Pasal kempen, kurangkan makan gula. Untung dia ratus juta. Kita suruh kurang makan gula. Tak apa. Kapan panggil Genting Highland dengan YTL, Ananda. Bangga, Phuket. Dia bagi tani cukup. Baik. Saya bagi ini agreement. Macam mana perniagaan? Untung sikit saja ya. Baik. Sikit tu berapa? Ada 1-2 bilion setahun. Saya kata apa? Ambil agreement ini. Ni yang ada ni. Kamu bagi tahu saya 2 minggu kamu datang balik. Bagi tahu saya macam mana nak turunkan kadar elektrik bagi rakyat negara ini. 2 minggu saya bagi. You ingat saudara, astaghfirullahalazim. Saya bukan nak takabur. So dia ingat kalau kita Perdana Menteri atau pemimpin tegas macam tu, dia berani. Dia tak rugi. Saya tak bagi dia rugi. Dia untung. Kuranglah sikit untung dia. Janganlah bagi orang kampung bayar kadar elektrik yang kamu untung tinggi. Ya, saya Mukhtar, saya panggil. Tengok dia ambil bernas perswastaan. Dia untung 100 juta. Yang tanam padi siapa? Melayu. Cina ada sikit di Sekincan. Ada orang Dayak sikit, orang Berdayuh. Ya. 90% Melayu. Melayu miskin. Yang untung satu syarikat Melayu 100 juta. Yang Melayu miskin ini dalam 4-5 tahun dulu ada naik RM50, RM100. Tak ada. Ini yang saya bantah sikap UMNO. Dia tak jawab ini. Yang dia jawab, UMNO Cina. UMNO sokong Cina. Kalau UMNO perintah, dia serah negeri daripada Cina. Dr. Mahathir kata. Kalau Najib kata, tapi saya tak bodoh. Nak kata saya berani sangat, tak. Tapi berani saya daripada Najib. Ya. Kita tak payah nak memusuh orang Cina, India ni. Dayak ke mana? Itu rakyat kita dah berapa tahun dah? 54 tahun dah merdeka. Tak payah gaduh lah. Ya. Tengok negeri Sembilan.
Sebab kita miskin ni sebab Cina, sebab India. Tak. Kita punya dasar ni sebab pimpinan UMNO. Bukan sebab Melayu. Orang Melayu tak. Saya tak setuju. Sebab tu kadang-kadang orang, kawan-kawan kita Cina, India cakap, oh ni Melayu. Kita kata, jangan. You sentuh Melayu, lawan. You jangan hina Melayu. Apatah lagi Islam. Jangan. Sebab yang salah ini pemimpin UMNO, bukan orang Melayu. Ya. Ini saya minta kawan-kawan dia. Tak usah nak maki. Dia, ada jawab, tak jawab. Yang dia jawab itu aja. Anwar, jangan percaya. Dia ni jantan boleh pakai. Perempuan boleh pakai. Lepas ni lembu pun dia kata saya pakai. Ini hanya yang kena dekat pilihan raya macam boleh. Saya balik Matampau, saya balik Corong kampung saya. Jadi saya kata abang saya, hidup hari ni. Dia tidur di kampung, dia kata, saya kata belakang ada rumah ada lembu. Dia kata ada. Siapa? Lembu betina jantan. Dia kata mana aku nak tahu lembu betina jantan. Kita dah cek tu, ni orang pemuda UMNO ke perkasa ambil gambar Anwar, lembu Anwar. Oh, mampu pula tu. Gila. Tapi kita syukur, alhamdulillah, ujian. Orang nak terima. Cuba fikir. Siapa dia yang dakwa saya baru ni? Ketua dakwa saya, orang kanan Jabatan Perhubungan Negara, Datuk Yusof Zainal Abidin. Dia pembantu pendakwa sejak tahun 1998. 2008 dia ketua pendakwa. Semua rekod polis, pendakwa, kemis, doktor, semua dia tengok dalam kes yang baru ni. Okey, alhamdulillah saya menang. Itu dia kata apa? Dia kata, Anwar, saya syukur alhamdulillah. Saya tak mau campur lagi dengan mereka. Saya minta you terima saya sebagai kawan you dan peguam you dalam semua kes ini. Allahu Akbar. Sudah bayangkan? Dia tahu semua. Oh, tapi saya pergi mana-mana kadang-kadang pemuda UMNO ke perkasa Anwar Peliwat. Dia tahu fail apa yang dia baca. Fail utusan Malaysia. Ya. Ini orang tengok semua. Dan sekali jadi kawan dia. Kalau ikut hati aku pergi sekarang. Aku Bapa Marwah, aku Azizah, anak-anak nak berdepan dengan ini semua berapa tahun sudah. Dimalukan. Tapi Tuhan Maha Kaya. Ketua pendakwa. Hari-hari kerja dia macam mana nak pergi perkena tek bagi anak masuk penjara. Hari-hari kerja dia itu. Tak tahu bagi saya. Sudah. Saya tak mahu ada siapa pun jawab. Sekarang dia jadi peguam saya. Kes saya semua tanya. Bukan main. Karpal Singh, Datuk Yusof Zainal Abidin, top lawyer pun ada. Top yang berjabat Perhubungan Negara ada. Lawan nanti. Kamu pakai sama? Terus semua ada. Musa Hassan. Tilam naik turun lagi. Jumpa saya. Ya. Betul tak dia bukan tak masuk politik, tak membawa kenyataan. Tapi sekurang-kurangnya dia sanggup jumpa. Dia kata tak apa, saya kata tak apalah sudah. Sebab dia kata ini, dia kata janganlah salah polis di bawah. Kami orang pegawai. Dia masa tu Mahathir arah jalan. Sudah. Sebab tu saya ingat. General. Minggu lalu General Ghafir ini timbalan Ketua Parlimen Angkatan Darat. Timbalan Ketua Angkatan Darat. Datang jumpa saya. Sebelum itu dia kata, Datuk Seri, saya nak tanya dasar Pakatan Rakyat gini-gini. Saya doa Datuk Seri menang. Janganlah duk zalim dan buat naya. Janganlah beli senjata buruk. Janganlah duk tipu lagi. Tolonglah pegawai ini. Tolonglah kami yang bawah ni. Saya jenderal, dia kata. Saya Datuk Jenderal 3 bintang. Tapi dia kata saya ada perasaan. Saya Melayu, saya tak boleh tahan tengok bagaimana tentera di bawah ni hidup sengsara. Saya kata, kalau saya nak ikut sokong UMNO BN, saya boleh dapat apa syarikat saya boleh dapat. Tapi saya dengan ini nak istihad. Saya sokong Datuk sebagai PM dan Pakatan Rakyat. Ya? Dia buat kenyataan, dia baca kenyataan. Keluar utusan? Dah. Keluar TV3? Dah. Tapi ini januari kedua. Januari pertama yang di Perak, Jeneral Tentera Udara, Jeneral Abdul Hadi. Ini Ghafir jalan kedua. Sudah dalam seminggu dua ini ada jeneral ketiga, ada keempat. Jadi yang bawa-bawa sarjan, korporal fikir-fikir tengok nama. Tak, saya tertarik sebab Jeneral Ghafir datang jumpa saya. Dia tak cakap kedudukan dia.
Dia tak cakap nak bertanding. Dia kata, no, please. Saya tak mau. Dia bagi tahu saya, jangan Datuk Seri terfikir saya nak. Dia kata, no. Saya ada pencet, saya jendera bintang 3, saya cukup. Tapi saya nak jaga, saya nak Datuk bagi komitmen. Betulkah Datuk nak berhentikan cara orang politik tu ambil komisen ni semua? Senjata beli yang mana-mana second hand dan tuarah tak berjalan ni. Dia kata tentera ni profesional. Kita tahu tak kita gadai nyawa. Tahu kita kalau kontrak, pergi. Lawan. Angkat pergi hutan. Pergi tembak. Itu kita punya alasan. Bagilah keadilan kepada kita, biar kita beli senjata dan kelengkapan yang baik dan jagalah anak-anak buah saya. Itu saya hormat dia. Dia kata jangan fikir saya tak mahu tanding. Saya akan sokong. Tapi saya minta Datuk bagi jaminan jaga anak-anak bawah saya yang tentera biasa, yang pencen dan juga dalam khidmat. Saudara, ini dia kedudukan UMNO sekarang. Jeneral Ku, Ketua Pendakwa Ku, pegawai tinggi belum ni Datuk Fauzi yang PAS ya, CID Ku. Lepas pilihan raya ni UMNO Ku. Dan kita dengan ada niat nak dendam kerana saya hajat dan doa supaya Datuk Seri Najib kita angkat terus sebagai Ketua Pembangkang Parlimen yang baru. Jadi saya sekali lagi saya ucap terima kasih ya Umar. Saya bersama kena daging betul. Salah ya tadi. Yang mai dan terima kasih makan sedap dan terima kasih sudah datang dengar dengan teliti. Saya tahu ni memang saya nampak muka memang banyak UMNO dulu ni. Yang tak keluar lagi pun ramai ni. Tapi tak apa. Saya pun UMNO, saya timbalan Presiden UMNO, pemangku Presiden dulu. Lepas tu saya beritahu saya tak musuh yang di bawah. Saya jumpa saya tak ada apa-apa. Dan saya nak beritahu, saya tetap kenang ada di bawah ada UMNO. Dan saya kata ya, Umar pemuda dulu ke apa. Sebab orang ini yang angkat saya. Jadi saya kenal. Tapi angkat saya apa? Angkat saya untuk curi tanah. Angkat saya untuk ambil balak. Angkat saya untuk curi lembu. Tak. Angkat saya untuk bela nasib orang Melayu. Dan sekarang ini, siapa yang khianat? Muhyiddin Yassin boleh panggil Anwar khianat Melayu. Dia boleh cakap. Sebab tu di Johor semalam, di Teberau, ribu orang ada. Dan saya beritahu, saya tak sentuh Muhyiddin. Ini dia kawan saya kawan-kawan ni saya lemah juga. Dia tak mau gaduh. Tapi dia asyik Anwar khianat Melayu. Tak ada moral. Ambon. Saya beritahu ni, tuan-tuan puan-puan di Johor tahu siapa yang mula bagi tanah ke Dwi Eka kat Syed Mukhtar ni. Tanah Kejora Syed Mukhtar, Tanjung-Tanjung terlepas. Tanah Minden apa ni bukan? Apa ni? Yang di Johor tanah tentera. Bukan? Majidi pandai. You tentera dulu ke? Majidi camp. Kau bagi. Saya minta tarik balik. Sebab semua kan Syed Mukhtar. Sekarang hidup Melayu. Melayu mana? Melayu Syed Mukhtar. Melayu mana? Melayu anak Mahathir. Melayu mana? Melayu Syarizat. Melayu mana? Melayu Raja Rupiah. Raja Nongci. Ni Melayu yang lain ni. Hidup Melayu. Dapat 5 berim. Kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berkat hijratun Nabi, bukan hijrah, hari keputeraan Nabi Muhammad SAW, kita ingat contoh terbaik bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Contoh terbaik itu bukan kerana pangkat Nabi, bukan kerana hartanya, bukan kerana rupanya, bukan kerana keturunannya, kerana akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kalau kita sambut hari keputeraan Nabi Muhammad, jangan jadi pesta. Jangan setakat makan. Jangan setakat belara. Selawat ya, kerana selawat dan salam itu tuntutan Allah SWT. Tetapi yang lebih penting ialah penghayatannya. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Itu peringatan Allah Taala kepada orang beriman. Sampaikan, itu tanggungjawab kita. Tetapi kalau zakat sampaikan tak cukup. Kita mestilah bentas rasuah. Kita bapak rasuah. Kita mesti tolong orang miskin.
Tapi harta anak yatim pun kita sapu. Kita mesti hidup sederhana. Orang lain hidup miskin, cincin paling mahal kita beli. Jadi sebab itu Al-Quran memerintahkan kita, idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatannya itu the test. Ujian terakhir untuk kita sama ada kita menjadi muslim haqiqiyun, muslim sebenar, ialah idza da'akum, sampaikan dengan baik, lima yuhyikum, dan penghayatan yang baik. Mudah-mudahan yang di rumah jadikan sini markas kuat Pakatan Rakyat. Dun saya tahu ni kawasan PAS, Parlimen Keadilan, ada kawasan-kawasan tepi kita PAS, ada keadilan dari DAP. Sudah tolonglah selamatkan negeri kita dan negara kita. Tolonglah pastikan kita menang di kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen kita. Sekali saya ucap terima kasih kepada semua dan Sun Nordin yang bantu menyelaraskan program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.